Kereta 4 tahun tersadai kat jalan raya, alarm still boleh bunyi, horn masih boleh berbunyi. Movie yang aku nak gebangkan di dalam video kali ini bertajuk Peninsula, ataupun nama lain dia adalah Train to Busan 2 Peninsula. Cerita ni adalah sequel kepada cerita Train to Busan yang mana ditayangkan pada tahun 2016. Cerita ni cerita ni adalah sequel kepada cerita Train to Busan, tapi cerita ni dia punya watak di dalam cerita Peninsula ini tidak ada connection langsung dengan watak yang ada di dalam cerita Train to Busan yang pertama dahulu. So untuk idea dan juga konsep cerita Peninsula ini, pada pendapat aku konsep ceritanya adalah agak idea ceritanya agak lemah pada aku. Dia macam tak berapa kuat. Kita tak nampak dia punya fokus cerita ni, hala tuju cerita ni. Daripada starting tu aku macam okey, sekali bila dia ambil keputusan untuk get back, untuk pergi balik ke Peninsula, pergi ke Korea balik tu, dia orang dah dekat Hong Kong dah jadi pelarian kan. Kat situ aku dah macam okey, untuk sebab dia untuk pergi ke Korea balik tu tak kuat. Even yes, ada sebabnya ada, tapi sebabnya tu pada aku itu bukanlah sebab yang terlalu kuat untuk menyebabkan dia pergi balik ke sana. So benda ni mengingatkan aku kepada cerita Jumanji Into the Next Level dahulu. Dia punya penyebab untuk cerita ni bermula tak kuat. Kemudian yang aku lagi sedih adalah bila zombie yang ada dalam cerita ni langsung tak ada update, tak ada peningkatan langsung ke atas zombie-zombie yang ada. Kita nak tengok cerita zombie, cerita yang macam mendebarkan hati, mendebarkan kita nak tengok zombie. Tapi dalam cerita ni, scene dengan manusia lebih banyak berbanding scene dengan zombie. So dah macam yalah, sebab Peninsula ni adalah satu, dia punya main pillar dia adalah cerita zombie kan. So aku tak sure kenapa lebih banyak dia punya scene zombie dah tak berapa banyak. Kemudian ada yang aku agak annoying tu bila scene dekat ada satu camp tentera unit 631 kalau tak silap aku. Scene di camp tersebut macam terlalu lama. Sebenarnya pada aku yes, dia just pergi, dia tunjukkan apa yang ada kat camp tu, apa yang berlaku di camp tu, dah enough. Tapi melerit-lerit lah benda tu dekat situ. So benda tu menyebabkan aku rasa macam plot dia tak berapa kemas. Dan ending dia pun macam itulah. Apa yang aku boleh nampak, perkembangan watak hanya difokuskan kepada watak hero saja, iaitu Jeong Seok yang pelakon lelaki tu lah kan. Dia ada tunjuk okey latar belakang dia macam mana. Kemudian watak perempuan tu ada mak kepada budak-budak tu, nama dia Min Jeong. Itu pun ada sikit saja dia punya kisah dia, dan tapi pun tak cukup sebab dia punya kisah dekat camp dia cakap lah dia pernah duduk dekat camp 631 tu juga. Tapi benda tu tak ditunjukkan. So kita tak tahu pun bila dia pergi ke camp 631 dia terjumpa dengan Captain Seo. Captain Seo tu kenal dia. Dia macam tu je. Lepas tu macam okey, aku macam blur. Macam okey lah, kau kenal, tapi benda tu macam tak ada penerangan ke atas watak-watak tersebut kan. Dan watak villain yang mana ada dua lah watak villain, Sergeant Huang dengan Captain Seo. Okey, watak villain yang pertama keluar adalah Sergeant Huang. Bila kita tengok Sergeant Huang keluar, okey, aku rasa macam okey, dia macam gila-gila, dia macam okay. Kemudian bila dia balik ke camp tu, dia macam kita dapat tahu okey, ada satu orang lagi yang bos atas dia, yang mana dia nak makanan lebih tapi perlu minta kebenaran daripada Captain Seo, yang mana nama dia Captain Seo lah kan. So aku expect okey, maybe ada satu lagi watak yang villain yang macam above lah daripada Sergeant Huang ni, yang lebih better, dia lebih ganal, lebih bengis atau something. Sekali rupa-rupanya first highlight ditunjuk pada Captain Seo tu, aku tengok watak tu tengah nak bunuh diri. Aku terus macam apa ni? Dia macam terus spoil gila watak Captain Seo tu. Kemudian Captain Seo tu punya watak memang entah, aku tak tahu apa benda. Better Sergeant Huang tu kot. Ya, watak villain tu memang aku ada macam problem sikit, watak Captain Seo tu. Kemudian daripada segi visual, dia just okay sajalah, just nice saja. Taklah teruk sangat, tapi
tak dinafikan lah, adalah scene yang certain scenes tu yang kita nampak dia sedikit comical, macam CGI dia obvious sangat, macam especially scene kejar mengejar menggunakan kenderaan tu. So markah untuk cerita Peninsula ni adalah seperti berikut. Alright, so cerita Peninsula ini berjaya mendapat markah sebanyak 2.83/5 ataupun daripada segi persentasenya adalah sebanyak 56.7%, iaitu hanya bergrade C sahaja. Okay. Antara benda yang aku tak berapa gemar bila aku tengok cerita Peninsula ni adalah daripada segi detailing dia di dalam filem, dalam cerita ni. Aku tak tahu kenapa pengarah dia tak berapa ambil berat ke atas benda ni. Dia especially benda macam ni. Pasal dia gambarkan cerita ni berkisah pasal dah 4 tahun, selepas 4 tahun Korea dah abandon. Dan masa dia orang mula-mula sampai, kumpulan Jonghyuk dengan ada beberapa orang, 3 orang lagi ni sampai dekat Korea. Dia nak ambil satu kereta ni. Okey, kat situ aku dah bagus lah. Dia bawa power bank untuk bateri kereta tu kan, dia charge dulu, kemudian baru start. Okey, kat situ kita nampak detailing dia bagus sebab yalah selepas 4 tahun kot kereta, of course lah bateri dah weak. So dia bawa, kena jumper dulu lah pakai power bank bateri. Tapi tiba-tiba sampai dekat lori tu boleh terus start. Tapi aku husnuzon je lah masa tu, sebab maybe lori tu dah banyak kali cubaan untuk bawa lari lori tu tapi gagal kan. So maybe baru-baru ni lah dia orang ada cubaan untuk start, untuk bawa lari lori tu. Okay, aku tak kisah kat situ. Tapi tiba-tiba dia orang kena serangan dengan zombie. So, untuk alihkan perhatian zombie tu, watak hero ni, Jonghyuk ni, dia tembak pada kereta-kereta yang ada kat sekitar tu, yang dah tersadai kat jalan, dah 4 tahun abandon tersadai tu. Dan kereta tu alarm dia orang bunyi. Dan benda tu bukan satu scene je, banyak scene. Kereta alarm kereta berbunyi, kereta yang terbiar tu yang kat tengah jalan, yang mana dah 4 tahun dalam cerita ni. Yalah, dia gambarkan 4 tahun dah abandon Korea ni. Kereta 4 tahun tersadai kat jalan raya, alarm still boleh bunyi, horn masih boleh berbunyi. Aku tak tahu macam mana dia punya detailing pengarah ni. Sedangkan kereta aku PKP tersadai 3 bulan pun dah bateri kong, tak boleh start dah. Ini kan lagi 4 tahun still boleh hidup alarm, boleh start engine, horn boleh bunyi. Kat situ aku macam aduh. Kemudian benda yang aku agak pelik sedikit adalah in the starting of the movie dia ada cerita, dan dia macam ada sebut, tak silap aku, kalau aku tak salah baca lah subtitle yang ada tu kan, dia macam cakap cerita North Korea dalam di Peninsula tu hanya North Korea je yang selamat. Means dalam kawasan Korea atau negara Korea tu, dua semenanjung Korea tu, kawasan Korea Utara saja yang masih tak terjejas. So aku expect, sebenarnya disebut di awal-awal filem tau. So aku expect cerita ni maybe dia akan berkisar, ada kaitan dengan di kawasan dia orang nak bawa lari pergi ke, nak selamatkan diri, bawa pergi ke North Korea ke, ataupun dia nak kisah pasal Ground Zero ke, di mana tempat mula-mula kilang biologi yang mana menyebabkan punca benda ni meletus. Maybe dia nak kisahkan kat situ ke, ataupun or something else kan. Tapi rupanya tak ada sentuh pun. Tapi kalau dia tak nak sebut, dia tak nak cerita pasal North Korea, tapi buat apa dia sentuh pasal North Korea in the beginning of the movie kan, pada permulaan cerita. So aku macam pelik sikit, apa pasal macam gini. So dan itulah, kalau dia buat macam tu, aku rasa kalau dia kisahkan macam mana Ground Zero tu tersebut, dia orang pergi balik ke Ground Zero, kemudian nak cari balik apa punca dia, root cause kepada benda tu kan, untuk dia orang cari vaksin or something. Aku rasa cerita tu akan jadi, cerita ni Peninsula ni akan jadi lebih menarik berbanding dia orang pergi ke sana untuk ambil something yang milik someone yang dekat Hong Kong lah. So aku rasa macam benda ni maybe a bit spoil lah, tapi aku harap tak spoilkan korang. Dan satu lagi benda yang aku harapkan sebenarnya dalam cerita ni adalah at least bagi sedikit upgrade lah ke atas zombie yang ada dalam filem ni. Sebab yalah dah 4 tahun, maybe akan berlaku mutation. Aku expect dia akan ada berlaku mutasi ke atas zombie tersebut. Mungkin akan ada macam dah boleh tahan cahaya matahari ke, ataupun dia orang lebih mudah, susah untuk mati ke. Tapi rupanya tak ada langsung update
ke atas zombie yang ada ni. Dan lagi sedih, scene serangan zombie tu pun tak banyak sangat di dalam cerita ni. Dan cerita ni scene yang menyebabkan aku rasa macam excited gila. Hanya bila scene mula-mula tu, mana bila ada dua orang budak perempuan dua orang tu selamatkan watak Jeong Seok. Dia orang naik kereta kan, dia selamat datang naik kereta, pandu pusing-pusing. Tu je aku macam wow, seronok macam excited sikit lah. Aku macam teruja lah tengok kan. Bukanlah best sangat, tapi macam teruja lah untuk tengok cerita tu. Jadi aku boleh katakan scene dalam cerita ni tak banyak yang boleh buat aku teruja. So tu adalah sedikit pendapat aku kepada atas cerita Peninsula ni. Aku tak rasa ini adalah satu cerita yang baik. Dia cerita yang sederhana saja. Ya, aku tahu cerita sequel ni sebenarnya agak susah untuk buat cerita sequel, especially bila cerita pertama kau agak kuat, strong dia punya cerita kan, agak baik. So aku dapat rasakan macam cerita ni hanya dibuat sequel, iaitu cerita Peninsula ni, atas sebab ambil kesempatan cerita Train to Busan dapat sambutan yang baik. So apa kata kita buat satu sequel ke atas dia. Benda cerita lah. Patutnya pada aku, kita buat sequel pun tak apa kot, dia just stop dekat Train to Busan tu dah nice. Train to Busan tu dah okey dah, penutup dia pun just okey. Tapi bila dia buat sequel macam ni, aku rasa macam a bit down lah. Tapi aku tak sure lah, maybe dia akan buat lagi sambungan. Aku nampak macam maybe dia boleh buat sambungan lagi for the next sequel kan. So secara overall, cerita Peninsula Train to Busan 2 ini adalah sebuah cerita yang biasa sahaja, sederhana pada aku. Nak pergi tengok boleh, kalau tak tengok pun tak ada masalah. Dia cerita yang mengecewakan lah pada diri aku, pada pendapat aku. Tapi aku tak sure orang lain maybe suka kot cerita ni, tapi pada aku ceritanya menghampakan. Maaf. So setakat ini saja video review movie kali ini. Sekiranya aku ada tersilap kata ataupun tak kasar bahasa sepanjang video ini, aku mohon maaf, dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum.